Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapkan pada semua ahli keluarga Sembang Petang. Pertama kita ungkapkan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kita bukan manusia yang mengharap pujian dari orang, sanjungan dari orang, penghargaan dari orang untuk dilihat-lihat orang. Tetapi kita adalah hamba Allah yang sedang menanti perhatian dari Allah. Oleh itu kita tidak menunggu apa-apa sanjungan dari manusia. Yang kita mahu adalah penerimaan dari Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, pemilik alam ini ya Allah. Jadi kita angkat sekali lagi kekuatan bahawa kita ingin menyempurnakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini sebagai satu daripada amalan sebelum kita mengamalikan ayat-ayat yang lagi 6 atau lagi 5 itu. Kita sudah belajar membaca Al-Fatihah beratus-ratus kali sejak kita kecil sampai kita dewasa di umur ini. Tetapi kita masih tidak dapat lepas daripada sikap suka dipuji, suka disanjung, suka dimegah-megahkan, suka diangkat-angkat, suka disebut-sebut. Ini bermakna Al-Fatihah kita sahaja gagal untuk menemukan kita dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi kita menghuraikan 6 lagi ayat Al-Fatihah, 7 ayat termasuk bismillah. Maka kalau kita meneliti apa dia Ar-Rahmanir Rahim, Allah beritahu aku ni pemurah dan penyayang. Kalau kamu itu hamba Allah, ikutlah apa yang kamu boleh tiru dari aku. Kamu tak boleh al-mutakabbir je. Kamu tak boleh ikut aku yang maha besar, aku yang maha agung. Tapi kamu boleh ikut sifat-sifat yang lain. Maka Ar-Rahmanir Rahim akan menjadi sebahagian daripada karakter-karakter yang boleh kita angkat untuk mendekatkan kita kepada Allah, yang maha pemurah dan maha penyayang. Kalau kita belum pemurah, maknanya belum layak untuk dapat syurga Allah. Belum layak untuk rasa mencicip namanya husnul khatimah. Kalau kita belum pemurah, belum penyayang lagi, kita belum sayang dengan diri kita untuk dijaga selamat dari api neraka. Kita belum sayang lagi keluarga kita supaya keluarga kita juga selamat dari api neraka. Kita belum sayang akhirat kita, kita masih mabuk dengan dunia kita. Kita masih mengutamakan harta benda kita. Okey, bermakna kita sangat terikat kuat dengan dunia. Sedangkan dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya seketika. Sebab itu kamu yang rapat sangat dengan dunia, Allah bagi tarik semua apa yang kamu rapat itu. Kalau baik sangat dengan anak-anaknya dia ambil, baik sangat dengan harta-hartanya dia ambil, sombong sangat dengan kereta-keretanya dia ambil, sombong sangat dengan rumah-rumahnya dia ambil. Tapi syukur kalau Allah masih memberi kita yang namanya kesihatan, yang namanya hidup, yang namanya rezeki, dan yang namanya ruang-ruang untuk bertaubat. Sebab itu buah daripada kekuatan, buah daripada apa pokok pohon-pohon cubaan dan ujian yang Allah bagi kepada kita, tidak lain dan bukan memetik kasih sayang Allah. Kalau ini kita tak dapat petik, kalau ini kita tak dapat angkat, syukur tak melimpah, kita akan terus diuji sampai kita merasa syukur Alhamdulillah walaupun banyak ujian masih hidup, masih boleh ibadah, masih dapat bantuan, masih ada rezeki, masih boleh masuk Sembang Petang. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada semua ahli Sembang Petang. Siapa lagi sebelum ini? Waalaikumsalam. Yang namanya nampak Salma Ahmad. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih diizinkan bersama. Ya, walaupun kadang-kadang selang-selang kadang adanya bukan gangguan sebenarnya, cabaran-cabaran untuk menguji adakah kamu sabar ataupun kamu tidak sabar. Ditimpa-timpakannya halangan-halangan. Okey, Siti Aisyah laju tu tak dapat tangkap namanya. Namun begitu memang hargai semua salam yang dibekalkan. Kemarin kita sudah mula sikit dengan bagaimana apa yang dikatakan su'ul khotimah, macam mana kita nak takut. Okey. Oh ya, ada opah tu. Opah apa? Azid, Allahu Akbar. Aznah ke Azimah? Minta maaf banyak. Waalaikumsalam. Hai Rani. Waalaikumsalam. Busnah. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang turut serta yang menemankan Umi Madam Nur Azlina.
Azima, waalaikumsalam. Siti Aloyah, waalaikumsalam. Dan yang lain-lain juga, yang terlepas, yang tak nampak, yang tak perasan, banyak. Okey, mari kita meneliti. Kita sudah mula kemarin sedikit. Kita akhiri dengan kematiannya. Kematian siapa yang kita akhirkan? Tidaklah berhenti air mataku dan hilang sedihku bahawa anakku merupakan orang pertama yang kerananya Allah tertawa dan bergetar arasnya. Iaitu kita kata atas kematian siapa? Atas kematian Ammar. Maknanya kita kata kematian Ammar pergi berperang lalu terbunuh. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kita kata, kita ambil kira Arasy bergerak dan dibuka pintu-pintu langit. 70,000 malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sebelumnya turut menyaksikan. Okey, dia dihimpit dengan satu himpitan, lalu dilepaskan himpitan itu darinya, yakni Sa'ad dari Anas radhiyallahu anha, membahawasanya dia dihadiahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jubah dari sutra tipis, padahal Rasulullah melarang sutra. Kerana itu orang-orang hairan dan Rasulullah bersabda. Ini kematian yang kita katakan Ammar. Okey, demi zat yang Nabi Muhammad dan jiwa Muhammad di tangannya. Sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di syurga lebih bagus dari itu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berpendapat hal tersebut merupakan isyarat bahawa ketinggian derajat Sa'ad di syurga dan jenis pakaian yang paling sederhana di syurga lebih baik daripada jubah itu. Kerana sapu tangan merupakan jenis pakaian paling sederhana, kerana sapu tangan dipakai untuk membersihkan kotoran, maka selalunya lebih bagus dari bahannya. Hadis ini juga membuktikan syurga diberikan kepada Sa'ad. Ini cerita pasal kematian. Okey, kita orang tu dia matinya di mana, tinggalnya di mana dan sebagainya. Kemudian hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita tengok orang mukmin lain. Ada orang-orang yang menepati apa yang mereka dijanjikan kepada Allah. Maknanya apa yang diminta. Anas bin Malik mengatakan, pakcikku Anas bin Nazar tidak ikut perang Badar. Ini kita baca cerita petang ni, kita tengok macam mana orang yang dapat husnul khatimah, sebagai sikit daripada makluman. Dia berkata, aku tidak ikut perang pertama bersama Rasulullah. Jika Allah memberi kesempatan bagiku untuk perang, nescaya Allah akan menunjukkan apa yang aku perbuat. Maknanya bapa sedar, ataupun kita kata pakciknya Anas bin Malik tak ikut perang, tapi dia berjanji dengan Allah dia ikut perang yang akan datang. Maka ketika perang Uhud, okey, kaum muslim kalah, maka dia berkata, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan mereka, yakni kaum musyrik, dan aku minta maaf kepadamu dari apa yang dilakukan mereka, yakni kaum muslim. Kemudian dia berjalan dengan membawa pedangnya dan bertemu Sa'ad bin Mu'az. Anas bin Malik berkata, kami menjumpai di antara mereka yang terbunuh. Pada tubuh mereka terdapat 80 lebih luka akibat sabit pedang dan tusukan tombak dan bidikan panah. Kami tidak mengenalnya sampai datang saudara perempuannya yang mengenali hujung jarinya. Anas berkata, kami membincangkan mengenai ayat berikut. Maknanya pahlawan yang sudah menang, iaitu Anas bin An-Nahar tadi. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Sebab tadi kita kata bapa saudaranya Anas bin Malik, pakcikku Anas bin An-Najjar minta dengan Allah, aku tak dapat ikut masa perang Badar. Tapi bagi aku kesempatan, waalaikumsalam rahimi, bagi aku kesempatan untuk perang yang lain. Okay, maka dia menepati janjinya kepada Allah. Makna perang Badar, perang Uhud dia ikut. Dan dia kata apa, aku akan bantu agama Allah ini dengan ikut perang yang akan datang. Maka dia berjanji dengan Allah dan Allah tunaikan janjinya. Kami menjumpai di antara mereka yang terbunuh. Okay, maka dikatakan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Aku nak pergi perang yang akan datang. Pergi, Allah bagi.
Kerana dia menepati janjinya dengan Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Artinya mereka dapat syahid. Dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Yang tidak terbunuh pada perang yang ada itu, mereka tetap berjanji akan perang lagi. Okay, yang sampai yang dah meninggal dah tentu husnul khatimah. Tetapi yang tinggal, salam salbiah, waalaikumsalam. Okay, Muhammad Anwar Syarif. Okay, terima kasih Muhammad Syarif. Terima kasih kerana turut serta. Maka para sahabat bila berjanji dia tetap tepati. Jadi tak boleh perang pertama, dia masuk perang kedua, kemudian syahid. Dan kepada yang tinggal, yang mana memburu husnul khatimah ni, ini jiwa yang kita nak angkat. Kalau Allah bagi susah kali ini, Allah akan bagi susah, Allah bagi senang akan datang. Siapa yang memikirkan, ya Allah, apapun yang kamu bagi, aku tetap taat kepadamu. Apapun cabaran, halangan yang kamu bagi, aku tetap berkeyakinan penuh bahawa engkau maha berkuasa dan semua ini adalah perintahmu. Aku tetap menjalankan ibadah aku pada setiap saat. Ini yang kita kata jiwa-jiwa husnul khatimah. Maka yang tadi kita kata perang pertama dia tak ikut. Dia ikut perang kedua dan terbunuh. Maka dapatlah hatinya mati syahid. Kedua, yang tinggal, yang tidak terbunuh pada perang Uhud, berjanji dengan Allah, aku akan pergi perang lagi ya Allah. Kerana mereka sangat rindu dengan husnul khatimah. Okey? Mereka menunggu-nunggu dan mereka sedikitkan tidak mengubah janjinya. Apa pun keadaan yang berlaku, aku dah berjanji masa perang Uhud, apa pun perang yang akan datang selepas ini, aku akan turut serta. Walaupun tak tahu bila dan di mana. Ini kekuatan-kekuatan mereka yang berjanji dengan Allah. Okey, selamat datang Sabia, salam, terima kasih. Nik Hasniah Abdullah, terima kasih bersama. Okey, mereka menunggu dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Al-Azab ayat 23. Diturunkan berkenaan dengannya dan sahabat-sahabatnya. Maka kekuatan-kekuatan ini yang kita nak angkat. Bahawa bila kita berjanji, saya kalau begini-begini, kita macam bernazar. Kita kata istilahnya bernazar. Kalau aku tak dapat syahid perang ini, aku akan syahid, aku akan ikut perang lagi. Mudah-mudahan aku dapat dipilih sebagai orang syahid. Sebagai mati syahid sebagaimana sahabat-sahabatnya. Ini janji yang sangat kental antara seorang hamba Allah dengan Tuhannya. Okay, sebab itu sekali lagi, husnul khatimah tidak pernah lepas daripada ingatan, fikiran dan perasaan para sahabat. Dan kemudian kita kata dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ketika Abdullah bin Umar bin Harun terbunuh waktu perang Uhud. Okay? Rasulullah SAW bersabda, hai Jabir, mahukah kamu aku beritahu apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala kepada bapamu? Maka aku menjawab, mahu. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah berbicara dengan seseorang kecuali dia dari balik hijab, balik tabir. Okay? Namun dia berbicara dengan bapamu secara langsung. Ini kekuatan-kekuatan yang kita kata Abdullah bin Umar ini. Ayahnya meninggal syahid, tapi dia dapat pengesahan dari Allah. Allah tidak bercakap dengan dia tanpa hijab. Kalau Allah bercakap dengan orang lain berhijab, artinya berhalangan atau berbalik tabir. Tapi bercakap dengan ayahnya Abdullah bin Umar, dia tidak pakai hijab. Maka Allah berfirman, hai hambaku, berharap kepadaku, nescaya aku memberimu. Apa yang kita nak belajar, tolong angkat semua harapan anda hanya kepada Allah. Menyerahkan hanya kepada Allah, mengharapnya hanya kepada Allah dan bersandar kepada Allah, pasti Allah tepati. Pasti Allah bagi. Okey? Abdullah menjawab, hai Tuhanku, hidupkan aku sehingga aku berperang di jalanmu lagi. Oleh kerana indahnya mati syahid itu, maka yang meninggal pun minta untuk perang balik. Sungguhnya telah aku tetapkan, mereka tidak dikembalikan lagi ke dunia. Abdullah berkata, hai Tuhanku, sampaikan kepada orang-orang sesudahku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat berikut ini. Maknanya orang yang dah mati syahid, tengok indahnya mati syahid, nak hidup balik ke dunia, nak mati lagi sekali. Bayangkan, punya cantik, punya indah, punya mesra, punya bahagia. Janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di dalam jalan Allah itu mati.
Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Imran ayat 162. Okay, sana. 162 atau 169. Tak berapa terang tulisan. Dalam riwayat lain disebutkan Jabir berkata, okay, Jabir bin Abdullah, okay, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Hai Jabir, tidakkah engkau tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghidupkan bapamu seraya berfirman kepadanya, berharaplah kepadaku." Ni ayahnya dah meninggal, kemudian dia kata dapat pengetahuan dan mengatakan ayahnya dilayan sebaik-baiknya sehingga dikatakan ayahnya minta hidup kembali untuk mati syahid sekali lagi. Maka apa yang dijanjikan kepada Jabir, berharaplah kepadaku, maka bapamu berkata, aku ingin dikembalikan ke dunia lalu aku terbunuh sekali lagi. Maka firman Allah itu, sesungguhnya aku telah memutuskan hukum bahawa mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak faham. Punya hebatnya mati syahid, ada orang dah mati nak hidup balik. Jadi kita yang masih hidup tak teringin pun nak mati syahidnya. Ini yang kita takut. Tertanggar rasa nak berjihad itu di jiwa kita. Kita biarkan agama kita terpeleset, kita biarkan orang Islam menderita, kita biarkan akidah kita diinjak-injak, kita biarkan orang tak kisah dengan akidah kita, kita biarkan Nabi kita dihina-hina dan sebagainya. Kerana semangat juang itu sudah berangkat dari hati kita, sudah tercabut dari hati kita. Sebab itu hari ini ramai yang tidak solat atau ramai yang sudah lupa dengan ikrar pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, terima kasih Waalaikumsalam Zarina. Okey, Zaitul Ain. Oh, sedap nama. Terima kasih kerana turut serta dalam di petang ini. Kemudian kita tengok lagi, sesungguhnya aku telah memutuskan hukuman bahawa yang mati tidak akan kembali ke dunia. Orang ini ingin mendapatkan lagi kemuliaan syahid di sisi Allah. Bayangkan dah dapat syahid, nak syahid lagi. Okay, kita nak ada impian tak agaknya nak mati syahid. Ini yang kita kena belajar. Tanpa ilmu kita tak rasa apa-apa. Mati-matilah. Okay. Sesungguhnya Abu Jabir tidak merasa sedih kerana berpisah dengan anak-anaknya dan tidak hendak mententeramkan dirinya tentang potongan-potongan hatinya, tetapi dia mengharap agar kembali ke dunia supaya dapat tidak kusut pikirannya lagi terhadap satu yang paling dicintainya dan berjalan dengan melangkah mantap ke medan perang. Artinya dia bukan nak balik itu bukan kerana nak jumpa isteri ke jumpa anak ke nak selamatkan anak, tak. Dia nak pergi perang lagi. Ayahnya Jabir ni tadi, Abdullah bin Amr. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okay? Seakan-akan aku melihat berjalan dengan kakiku dengan sempurna di syurga. Okay? Dia merasakan nampak bayang syurga, dah indahnya orang yang mati syahid. Amr bin Jamuh radhiyallahu anha adalah seorang dalam keadaan kakinya bengkok sekali. Dia mempunyai 4 anak-anak yang turut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kaum muslim hendak menuju Uhud, okay, dia ingin keluar bersama mereka. Maka anaknya berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagimu keringanan ataupun kita kata ruksyah jika engkau tinggal di rumah, sebab kakinya bengkak, ataupun kita kata kakinya bengkok, bukan bengkak, bengkok. Yang kakinya bengkok nak berjuang, dan kami telah mencukupinya. Allah tidak mewajibkan jihad kepadamu. Itu anaknya kata. Kerana itu Ammar menghadap Rasulullah SAW. Dia berkata, sesungguhnya anak-anakku mencegah aku untuk turut berhijab denganmu. Demi Allah, aku sangat mengharapkan mati syahid. Lalu aku menginjakkan kakiku yang bengkok ini ke syurga. Walaupun cacat, tapi masih berjiwa sangat membakar untuk berjuang. Sayang dengan agama, ingin dapat mati syahid, mati husnul khotimah. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, adapun mengenaimu, maka Allah tidak mewajibkan jihad kepadamu sampai nak dapat nasihat dari Rasulullah. Barulah boleh sabar, barulah boleh tawar hatinya sikit. Kerana Allah kata, Nabi kata, kerana kaki kamu bengkok, Allah tidak mewajibkan kamu untuk pergi berjihad. Dan baginda bersabda kepada anak-anaknya, mengapa kalian tidak membiarkannya? Semoga Allah
mengurniakan kepadanya kesyahidan. Maknanya kenapa anaknya larang dia? Patutnya pergi je, lepaskan je, ikut je, ajak je. Okay? Kerana dia ingin memenuhi hajat untuk mati syahid itu. Okay? Sebab itu pada ayahnya dia kata, Rasulullah berkata, kamu tidak diwajibkan untuk jihad. Tapi kepada anak-anaknya, Nabi marah. Kenapa biarkan? Kenapa tak bagi? Kenapa melarang ayahnya nak berjihad? Ini pun masalah juga. Kalau kita kata kita yang pandai-pandai buat keputusan, mak tak boleh pergi sebab mak tak sihat. Pandai-pandai je mak kata tak sihat. Doakan je lah kalau sihat dalam perjalanan, mati dalam pengembara, apa kita kata mati dalam keadaan apa yang kita panggil musafir, maka itu juga merupakan satu daripada mati-mati yang indah dan baik. Mengingat kakinya yang bengkok, Rasulullah bersabda, ya, dia pun anak saudaranya dan hambanya terbunuh pada perang Uhud. Rasulullah berlalu sambil berkata, seakan-akan aku melihatmu berjalan dengan kakimu ini dalam keadaan lurus sempurna di syurga. Maka oleh kerana jihad, oleh kerana minat, oleh kerana semangatnya ingin berjihad, Nabi kata apa? Aku dah tengok kamu, rasa-rasa macam nampak kamu di syurga. Kamu sudah berjalan menuju syurga dan kaki kamu sudah dalam keadaan baik. Kemudian lalu Rasulullah memerintahkan menguburkan kedua-duanya dan juga hambanya dalam satu kuburan. Ini kita masa-masa perang. Kemudian daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Haram bin Milham, dia adalah pamannya dari jalur ibunya, bertikam pada perang Bir Ma'umah. Dia berkata, dengan darah ini aku akan lakukan demikian. Artinya berjuang habis-habisan hingga tumpah darah. Lalu dia mengusapkannya ke wajah dan kepalanya. Kemudian berkata, aku telah menang sungguh demi Tuhan Kaabah. Artinya dia memang berjihad bersemangat untuk pergi berjihad. Kemudian kita kata daripada Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, saat Hazalah bin Amir bin Abi Amir terbunuh, setelah dia dan Abu Sufyan bin Al-Haris bertemu, dan setelah Syadah bin As-Sawad bin Al-Aswad mengayunkan pedang dan hasilnya membunuhnya. Allahu Akbar. Lalu sesungguhnya sahabat kalian ini dimandikan oleh para malaikat. Bayangkan, yang mati di medan jihad dimandikan oleh malaikat. Lalu mereka berkata kepada istrinya tentangnya, maka istrinya menjawab, dia keluar ketika mendengar suara dahsyat dalam keadaan junub. Rasulullah bersabda, kerana itulah para malaikat memandikannya. Bayangkan semangat jihad para sahabat. Bersama dengan isteri, malamnya pagi dapat panggilan jihad, tak sempat mandi junub. Akhirnya mati dalam medan perang dan dimandikan oleh malaikat. Okey, kemuliaan ini tidak hanya diberi kepada Hazalah seorang, tetapi juga diberi kepada Hamzah radhiyallahu anhu, pakcik Nabi SAW yang telah bersabda, aku melihat para malaikat memandikan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Hanzalah bin Ar-Rahib. Maknanya mereka dimandikan oleh malaikat oleh kerana tingginya darjat mereka sebagai hamba. Rab, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Ini kekuatan yang mereka doakan. Allah SWT berfirman, dan Allah membuat isteri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Isteri Asiyah menjadi contoh ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kalau ambil dari segi surahnya, surah apa tu? Surah At-Tahrim ayat 11. Ini bermakna kita kata Allah dengar semua. Allah, maknanya ada yang dimandikan oleh malaikat, ada yang dimandikan oleh sahabat. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, termasuk keutamaan Aisyah isteri Firaun, Asiyah patutnya tu, isteri Firaun adalah dia lebih memilih dibunuh dan diazab di dunia daripada mencicipi kenikmatan semuanya. Maknanya Asiyah memilih mati
hidup, apa tak ada gunanya hidup dalam kekufuran. Okay, lebih baik dia memilih mati dan memilih dibunuh untuk mengukuhkan imannya. Ini kekuatan yang kita nak angkat kalau boleh. Demi Allah, aku tidak akan menjadi orang-orang yang menyokong kekafiran. Maka kekuatan ini harus dibangun dengan ilmu. Sebab itu kami bacakan contoh-contoh ini supaya kita sekurang-kurangnya dapat gambaran bagaimana orang yang benar-benar mencintai Allah, bagaimana orang yang benar-benar inginkan husnul khatimah. Kerosihal Niza. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih dapat bersama petang ini. Kemudian kita kata, sebab itu kata Asiyah memilih diseksa dan dibunuh untuk menyelamatkan dia dari kekufuran, dan dia memilih untuk mati untuk menyelamatkan imannya. Sebab itu dia minta dengan Allah, siapkan aku sebuah rumah di syurga, kerana aku tidak mampu lagi hidup bersama dengan orang-orang yang melanggar perintahmu, yang menjadi musuhmu. Ibnu Katsir berkata, Ibnu Jaril meriwayatkan dengan sanadnya dari Sulaiman At-Taimi bahawa isteri Firaun diseksa. Asiyah diseksa di terik matahari. Ketika mereka meninggalkannya, para malaikat memayungnya dengan sayap-sayap mereka dan dia melihat rumahnya di syurga. Macam mana Asiyah sanggup untuk dijemur, sanggup untuk diseksa oleh suaminya, dijemur di tengah panas, tapi malaikat datang memayungnya dengan sayap-sayap mereka. Dan dia dipaparkan rumah yang sudah Allah ciptakan, Allah bina di syurga. Sebab itu dia yakin kental memegang keputusan memilih untuk mati, bukan memilih untuk hidup. Memilih mati kerana iman, dan atau kita kata menolak kehidupan kerana kekufuran. Ini sebahagian daripada bagaimana kuatnya keyakinan, bagaimana kuatnya tauhid yang ditanamkan oleh keluarganya kepada jiwa Asiyah, sehingga Asiyah sanggup melalui apa saja penderitaan, dan dia yakin dan percaya malaikat datang membantunya. Sama seperti Ibrahim, dia tak takut dengan api, tapi dia mohon dengan Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Aku tak tahu nak buat apa dengan api ni. Ini kekuatan-kekuatan yang kalau boleh kita nak ambil jadi kekuatan pada diri kita tentang keyakinan bertuhan. Kami bacakan untuk dia jadi contoh. Asiyah tu orang perempuan je pun kaya raya, duduk istana hebat. Segalanya ada ujung jari. Contoh. Nak pergi bersia-sia aja kalau kereta kudanya dihiasi, ya Allah, ya Rabbi, diiringi oleh panglima-panglima, diiringi oleh dayang-dayang dan sebagainya. Ya, okay? Itu baru nak pergi berehat di taman-taman bunga saja. Bayangkan bagaimana Firaun menjaga Asiyah, tapi Asiyah kata, aku tidak tertarik sedikit pun dengan apa yang kamu sediakan ini, maka aku memilih untuk mati. Memilih untuk mati. Maka sekali lagi mari kita sama-sama melihat mampu atau tidak kita mengatakan pada suami kita, kita tak jumpa namanya syurga dan akhirat kalau awak memang lawan Allah. Allah tak taat perintah Allah, saya tak dapat nak minta syurga dari anda kalau anda tidak taat kepada Allah. Ini kekuatan. Malah rezeki-rezeki yang suami bawa juga pastikan rezekinya memang rezeki yang halal. Jika tidak, dia mencairkan semua akidah dan keyakinan kita. Kemudian Ibnu Jazir berkata, oleh kerana Asiyah tadi sudah melihat rumahnya di syurga. Isteri Firaun bertanya, siapa yang menang? Dijawab, Musa dan Harun menang. Maka dia mengatakan, aku beriman terhadap Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Jadi masa Tuhan Musa dan Tuhan Harun datang mengalahkan Firaun. Lalu Firaun mengirimkan utusan kepadanya seraya berkata, lihatlah batu jadas yang paling besar yang kalian jumpai. Jika dia tetap dengan pendiriannya, maka timpakanlah batu ini kepadanya. Namun dia tidak menarik perkataannya, maka dia adalah isteriku. Ketika mereka mendatanginya, dia mengangkat pandangannya ke langit. Dia melihat rumahnya di syurga, maka dia tetap dengan pendiriannya dan nyawanya telah dicabut. Empap dengan batu besar. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Firaun menyiapkan pasak untuk menyeksa isterinya, 4 pasak di kedua tangan dan 2 kakinya. Ketika mereka meninggalkannya, maka para malaikat menaunginya.
Lalu isteri Firaun berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." At-Tahrim ayat 11. Maka nampak olehnya rumahnya di syurga. Allah angkat doanya serta merta. Minta syurga, Allah paparkan syurga. Ini satu daripada tanda kedekatan yang sangat-sangat dengan Allah. Memilih Allah walaupun harus bergadai nyawa. Memilih Allah walaupun akhirnya menderita setengah mati, diempap dengan batu besar. Dan juga dipalang, dipasung. Okay, kaki dan tangannya dibawa mengiringi seluruh bandar. Okay, ini yang kita takut. Tapi kalau kita nampak dia, sebab itu Allah nampakkan malaikat jaga dia dan nampakkan syurga, nampakkan rumah yang sudah dijanjikan, yang diminta oleh Asia kepada Allah. Kemudian kabar gembira berupa syurga dari tanah suci dan jihad. Daripada Anas dia berkata, Nabi SAW bersabda waktu perang Badar. Ini cerita masih, semuanya cerita husnul khatimah, okey? Berangkatlah kalian ke syurga yang seluas langit dan bumi. Okey? Nabi bersabda sewaktu perang Badar, berangkatlah kalian ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, syurga seluas langit dan bumi?" Para Rasul menjawab, "Ya." Umar berkata, "Bagus, bagus." Maka Rasul bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu berkata bagus, bagus?" Umar berkata, "Demi Allah, tidak ku katakan hal, hai Rasulullah, kecuali aku berharap termasuk penghuninya." Penghuninya. Okay? Sebab itu Sayyidina Umar kata apa? Bila sahabat bertanya, besar mana? Berangkatlah anda ada sekalian ke syurga. Nak pergi perang Badar tu nak berangkat ke syurga. Bayangkan dia punya semangat. Macam mana Nabi menggugah semangat para jihadnya. Okey, maknanya kita kata kamu akan dipilih. Maknanya kalau ditanya berapa luas syurga, syurga itu seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi, bila Umar bertanya berapa luas? Sebab Umar bertanya kerana dia nak tahu dia masuk ke tak. Maka apa yang dijawab benar, langit dan seluas langit dan bumi. Maka kalau boleh, dia kata apa, Umar, kenapa kamu bertanya? Kata Rasulullah, kerana aku nak jadi sebahagian daripada orang yang dipilih untuk masuk ke syurga itu. Ini cerita perang Badar sebab ini perang pertama mereka. Demi Allah, tidak aku katakan hai Rasulullah kecuali aku berharap termasuk menjadi penghuninya, kata Sayyidina Umar. Kemudian mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau termasuk penghuninya. Dah siap-siap bagi tahu, baru pergi perang. Okay, Nabi dah bagi tahu kat Sayyidina Umar, kamu termasuk siap-siap dah. Okay. Maka Umar mengeluarkan kurma-kurma dari tabungannya lalu memakannya. Kemudian berkata, jika aku hidup sampai aku habis makan kurma ini, sesungguhnya ini hidup yang panjang. Makan kurma, habis kurma itu kata panjang lah tu. Anas berkata, maka dia melemparkan kurma-kurma yang masih ada padanya, kemudian maju berperang melawan musuh sampai terbunuh. Hadis riwayat Hakim. Okay. Kemudian dia mengebumikan yang sahih, menghukumi sahih. Maknanya dia dapat syahid. Okay. Dan Al-Zahabi menyepakatinya. Okay. Kemudian kita nampak kes Al-Barra. Okay. Nabi bersabda, berapa orang yang rambutnya kusut tidak keruan, badannya berdebu dan mengenakan dua pakaian bekas yang tidak menarik perhatian, dia bersumpah menyerah diri kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya berbudi luhur. Dan di antara mereka ialah Al-Barra bin Malik, orang miskin, pemuda susah. Maka akhirnya dia berazam nak jadi pejuang agama Allah. Akhirnya Allah bantu dia. Dari Anas diriwayatkan secara marfu bahawa Nabi bersabda, beberapa orang yang lemah, okay, lemah sekali dan mengenakan dua pakaian bekas, jika bersumpah menyerah diri kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mereka berbudi luhur. Di antara mereka Al-Barra bin Malik, tatkala perang Fatut War Tustar,
Partu Tustar, perang tentera Parsi telah bertahan di sebuah benteng. Pada mulanya kaum muslim tidak dapat menembusinya, sehingga kaum muslim menemui Al-Bara bin Malik seraya berkata, "Hai Al-Bara, bersumpahlah, menyerah dirilah kepada Tuhanmu." Maka bila kita dapat mampu untuk menghidupkan jiwa untuk berserah kepada Allah sepenuhnya, maka pertolongan Allah itu sangatlah cepat. Al-Bara terbunuh sebagai syahid. Artinya tak boleh undur. Apa jadi, jalan je ke depan, terus berserah kepada Allah. Allah akan bagi husnul khatimah. Kemudian kita tengok bagaimana Imam Syafi'i. Okay? Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, Al-Mazini menjenguk Asy-Syafi'i pada waktu sakitnya, di mana dia meninggal. Al-Muzimi berkata kepadanya, "Bagaimana keadaanmu di pagi ini, wahai tuan guru?" Okey, bertanya pada Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i menjawab, "Okey, pagi ini aku meninggalkan dunia." Artinya orang-orang yang dekat dengan Allah ni tahulah bila nak meninggal, kan? Meninggal dengan dunia, berpisah dari saudara maraku, meminum gelas kematianku, kembali kepada Allah dan mendapat balasan akibat perbuatan-perbuatan burukku. Pada Imam Syafi'i, ya Allah, oi, kata anak murid Imam Malik yang sangat hebat. Ar-Rabi berkata, kemudian dia mengalihkan pandangannya ke langit, merenung dan berujar, "Kepadamu Tuhan segala makhluk, aku menyampaikan keinginanku sekalipun aku, wahai yang maha memberi dan yang maha menderma, adalah penjahat saat hatiku mengeras dan jalan-jalan menyempit. Aku jadikan pengharapanku untuk maafmu sebagai tangga." Walaupun banyak kesalahan, walaupun banyak kesusahan, banyak kesilapan, tapi dia tetap menyerah diri kepada Allah. "Memang besar sekali dosaku, namun ketika aku bandingkan dengan maafmu, wahai Tuhanku, ternyata maafmu jauh lebih besar." Okey? Engkau sentiasa zat yang memaafkan dan yang sentiasa berbuat baik. Okey, walau pilihanmu Adam tergoda, dan jika engkau memaafkan aku, maka engkau memaafkan pembelot yang zalim, inaya yang tidak terpisah dari dosa. Namun jika engkau menghukumku, maka aku tidak akan putus asa. Jika engkau memasukkan diriku kerana kejahatanku ke neraka jahanam, maka kejahatanku besar. Dan dahulu, kala dan baru sekarang, yang lama dan baru, sedangkan maafmu, hai zat yang memaafkan, lebih agung dan lebih besar. Ini kita katakan syair yang ditulis untuk menghibur menghibur hati orang-orang yang sedang menuju kematian. Kadang-kadang kita teringat balik dosa banyaknya, jadi kita menangis. Okay. Jadi kita nak kena bangun balik, itulah gunanya kita bermunajat dengan Allah. Kita ni tak suci dari dosa. Tak banyak dosa dulu, dari sekarang tak tahu berapa banyak ada. Maka kita tetap percaya dan yakin bahawa balasan Allah pada dosa kita itu, dengan balasan Allah kepada permohonan ampun dan penyerahan kita itu, jauh lebih besar. Rahmat Allah jauh lebih besar dari kemurkaan Allah. Oleh itu kita takut dengan kemurkaan Allah, bermakna kita yakin bahawa keampunan Allah itu jauh lebih besar. Cinta kasih Allah pada kita jauh lebih besar daripada hukuman yang Allah nak turunkan kerana dosa-dosa kita. Rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada hukuman-hukuman yang disediakan oleh Allah untuk dosa-dosa kita. Apa tujuannya diangkat ini? Kerana kita nak sentiasa serah balik pada Allah. Dulu aku berdosa, ya Allah ampunkan, ya Allah. Jangan pula rasa tak tahulah Allah ampun ke tak. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah. Bila kita meyakini bahawa ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah, bermakna kita merasa, ya Allah, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha pemurah, yang maha penyayang, Kau yang maha dekat, Kau yang maha tahu, Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat. Kau tahu apa di dalam dan di luar hatiku, ya Allah. Kau tahu tempat aku, ya Allah. Kalau ini yang kita angkat, bermakna kita tidak ada ragu-ragu bahawa Allah itu maha
pengampun. Sebab itu nak cari titik pertemuan bila masanya untuk kita bertaubat, bila masanya untuk kita berserah secara total kepada Allah. Ini yang kadang-kadang lambat nak sampai. Memang semua orang berdosa, tetapi dosa, hukuman Allah dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar dari hukuman. Sebab itu Allah minta kita ni bertaubat. Sebab Allah tak nak hukum kita ditangguh. Dihidupkan walaupun jahat ya amat. Tetapi Allah nak sampaikan dia supaya Allah sangat sayang dengan dia, dan Allah memberikan umur panjang supaya dia berjumpa dengan namanya taubat. Jadi dengan sebab itu kita yang masih diberi umur, jangan lihat untuk bertaubat. Sebab dosa kita tak kira, Allah yang kira. Jadi jangan rasa tak ada dosa. Nabi aja yang tak berdosa ada dosa, merasa berdosa. Kita yang 4 lori dosa dia pun tak rasa berdosa. Itu payah kerjanya. Maka mari kita sama-sama mengangkat diri supaya merasa bahawa kita layak untuk dapat ampunan, kita layak untuk dapat husnul khatimah, dan kita layak untuk menjadikan Allah sebagai matlamat, menjadi tempat berserah dan tempat mengharap. Bila berjanji dengan Allah, tepatilah janji itu. Sebab kalau orang Melayu kata dia nazar, aku ni kalau dapat ini, aku akan buat ini. Buat, jangan tak buat, itu wajib. Contoh. Maka bernazarlah banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni begini. Sebutkan segala keburukan kita, kesalahan kita, dan akhirnya kita tanda tangan. Ya Allah, ampun segala dosa aku, ya Allah. Angkat semua taubat aku, ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat mati husnul khatimah, ya Allah. Sebab Allah nak tengok kita balik jumpa Allah. Allah nak tengok kita menyerah balik dengan Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit contoh, ada lagi sikit contoh ni sebenarnya. Allahu Akbar. Ada lagi 2 muka, 3 muka. Tak apa, insyaAllah. Panjang umur, doa mi sihat. Okay? Kita akan sambung untuk dijadikan inspirasi. Bagaimana agaknya watak-watak orang yang Allah pilih dapat husnul khatimah. Mereka ni semua dah dapat. Dicatat oleh ulama ini untuk bantu kita. Kita ni ikut jejak mereka ke dok? Sebab itu bila berjanji dengan Allah, tolong tepati. Allah tak pernah lupa janji kita. Allah tak pernah tahan rezeki kita. Allah tak pernah salah pilih rezeki kita. Allah tak pernah tidak adil. Allah tidak pernah kita kata lupa ke, salah ke, tak. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Kita adalah hamba-hamba yang sedang memburu husnul khatimah dan tidak mahu termasuk dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita angkat doanya setiap hari. Allah ya Allah, ya Tuhanku, mudahkan Allahumma win alana fi sakaratul maut, ya Allah. Mudahkan aku melalui sakaratul maut, ya Allah. Mudahkan aku dapat ampunanmu, ya Allah. Mudahkan aku diterima taubatnya, ya Allah. Ini sebab kita kena sebut, ya Allah, aku nak mati husnul khatimah, ya Allah. Sebagaimana yang kau matikan para wali, ya Allah. Jika ini kita angkat dengan sepenuh hati setiap hari, Allah tidak akan tolak doa kita. Mudah-mudahan kita terus berdoa untuk dapat husnul khatimah. Baiki ibadah, baiki pekerjaan, baiki hubungan dengan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang paling memburu husnul khatimah tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih. InsyaAllah panjang umur kita sambung sikit lagi beberapa kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan sebahagian daripada motivasi untuk kita terus menjaga diri, menjaga amal supaya tidak terperangkap dengan dosa dan akhirnya menjadi manusia yang paling takut dan paling rindu dengan Allah. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesudian bersama dengan Umi petang ini. Engkau Azizah wa Safinah, ya Allah, yang lain-lain juga. Mudah-mudahan kekuatan terus dibina kepada setiap hamba Allah yang merasa bahawa kematian husnul khatimah ini adalah hadiah terbesar dari Allah. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon menyusun jari 10. Mohon ampun dan maaf anda kata adin tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik tak kelemahan Umi. Maka sekali lagi tolong doakan panjang umur dan sehat untuk kita menyambung sembang petang. Dan jangan lupa pula kita masih ada tabung sembang petang yang perlu diisi untuk terus mengikis rasa kedekut, rasa bergantung dengan harta. Rasa harta itu milik kita untuk membantu mereka yang sedang diuji Allah. Mudah-mudahan ketika kita diuji Allah esok ada tangan-tangan yang pemurah untuk membantu kita, kerana setiap masa itu digelilkan Allah. Kalau hari ini hari dia, esok hari kita.
kita tak tahu. Mudah-mudahan kita terus menyumbang untuk tabung sembang petang kerana kita sedang membeli periuk. Semua tabung yang akhir-akhir ini kita gunakan untuk beli rice cooker untuk masuk ke kawasan pedalaman. Kira kita dah beli dekat 200 lebih dah, dengan tambahan duit-duit daripada yang lain. Tapi yang lebih bahagia sangat kerana tabung petang tak bersambung sembang petang dapat menjadi tangan-tangan yang dipilih Allah untuk membantu. Kita tak dapat turun padang, Umi tak boleh turun padang. Umi turun dengan hati, dengan doa supaya para sukarelawan terus gigih dan mereka-mereka yang diuji terus sabar dan mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.